Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa ba'da hauli hadhihi al-ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala jahida hatta yata'allama ma yalzamuhu minal fara'idi syar'iyyati zahiran wa batinah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana kita masih lagi di dalam muqaddimah, yang mana Imam Ghazali memberi garis apa itu, outline ya. Dipanggil apa ya bahasa Melayu? Ya, panduan, guideline. Outline macam kerangka, kerangka apa yang akan Imam Ghazali huraikan dalam kitab ini. Jadi Imam Ghazali cerita secara ringkas dahulu, iaitu yang pertama, dakian yang perlu didaki oleh seseorang yang ingin menjadi ahli ibadah adalah dakian ilmu, aqabatul ilmi. Itu aqabah yang pertama. Jadi dalam kuliah yang lalu kita telah lihat bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan bagaimana seseorang itu bila masuk hidayah dalam hati dia, dia mula perasan bahawa hidup dia ni ada yang memberi nikmat, ada yang memerintah dan yang melarang, ada yang akan memberi balasan pahala kalau dia taat dan akan menyiksa kalau dia maksiat. Jadi ketika itu dia memerhatikan dalil-dalil alam ini, melihat kepada diri dia sendiri, melihat apa yang berlaku dalam dunia ni daripada perubahan-perubahan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, maka dia yakin tentang pencipta yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, yang maha sempurna. Itu namanya ilmu tauhid. Jadi setelah selesai, kalau yang bahasa Melayu muka surat berapa? 11 ya. Surat 12 rasanya. Tak ada yang tanda.
Tak apa, saya huraikan dahulu berdasarkan yang bahasa Arab ni, nanti tengok kalau ada dapat match dengan yang bahasa Melayu. Jadi setelah dia selesai tentang ilmu makrifah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersungguh-sungguh sehinggalah dia lepas itu belajar apa yang wajib ke atasnya daripada kefarduan syarak, zahir dan batin. Jadi ibadah ini ada ibadah yang zahir yang wajib kita buat, ada juga ibadah yang batin. Sebab itu ada ilmu fiqh dan ada ilmu tasawuf. Misalnya kalau ibadah yang zahir yang biasa kita lakukan, solat, puasa, zakat, haji. Tapi ada tuntutan untuk kita juga taat secara batin. Kita disuruh ikhlas, kita disuruh sabar, syukur, redha, tawakal dan seumpama dengannya. Falamma istakmala al-ilma wal ma'firata bil faraidi imba'atha liya'khudha fil ibadati wa yashtaghila biha. Apabila dia telah menyempurnakan ilmu dan makrifah tentang kefarduan ini, maka dia pun bangunlah, bercergaslah dia itu untuk mula beribadah dan menyibukkan diri dia dengan ibadah. Fanazara fa idza huwa sahibu jinayatin wa zunubin. Lalu dia melihat, dia dapati dirinya orang yang penuh dengan pelbagai jenayah kesalahan yang dilakukan dan penuh dengan pelbagai dosa. Ada jumpa? Dah jumpa dah. Muka surat 12 ya. Muka surat 12 paragraf yang nombor 2 dari bawah. Maka tak kala sempurna ilmu dan makrifahnya tentang perkara-perkara fardu, lantas dia bangun untuk melaksana dan mengerjakan ibadah. Tetapi sebelum sempat dia mengerjakannya, dia terfikir pula. Maka tiba-tiba dia mendapati dirinya adalah tuan empunya jenayah-jenayah. Maknanya orang yang banyak buat dosa lah. Memang inilah hal kebanyakan manusia. Kita ni bukan insan yang maksum seperti para Nabi dan para Rasul. Maka kita kena insaf bahawa diri kita ni selalu bergelumang dengan noda dan juga dosa. Fayaqulu kaifa uqbilu 'alal ibadati wa ana musirun 'alal ma'siyati mutalattihun biha. Lalu dia berkatalah dalam diri dia sendiri, macam mana aku nak menghadap kepada ibadah padahal aku ni orang yang sering berkekalan melakukan maksiat, bahkan bergelumang dengan dia. Mutalattihun ni mungkin kalau bahasa utara dia kata apa? Berlemuh. Berlemuh dengan dosa. Itu macam mana nak jadi ahli taat ni? Macam mana nak jadi ahli ibadah? Sebenarnya Imam Ghazali rahimahullah taala nak membawa perhatian kita kepada akabah yang seterusnya. Selepas daripada akabah ilmu, nak bawa kepada akabah yang kedua, iaitu akabatut taubah. Akabah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu alayya awalan an atuba ilahi, maka wajiblah kata saya mula-mula sekali bahawa saya itu bertaubat kepada Allah. Liyaghfira li dhunubi, supaya Allah Taala mengampunkan bagi saya dosa-dosa saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat dan Maha kasihan belas ya. Jadi kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala nanti akan ampunkan dosa. Wa yukhallisani min asriha atau usriha, maka Allah Taala nanti akan membebaskan aku daripada tawanannya. Tawanan apa? Tawanan maksiat. Jadi orang kadang-kadang dia seolah-olah menjadi tahanan, dia tak boleh lepas. Dia kalau boleh tak nak buat maksiat.
tapi dia terikat, dia terantai. Maksiat itu sudah jadi satu habit, satu perkara yang sukar untuk dia tinggalkan. Jadi dia nak kena taubat dululah. Wa yutahhirani min akzariha, dan nanti Allah Taala akan mensucikan aku daripada kekotoran dosa tadi. Fa asluha lil khidmati wa bisatil kurbati. Lalu dengan itu setelah bertaubat, layaklah aku itu berhikmat. Macam orang nak bertugas lah, takkan nak masuk pejabat dengan pakaian kotor, berpeluh, berminyak misalnya. Kalau ataupun orang yang buat kerja bendang misalnya, takkan dalam keadaan berselut tu nak pergi naik kenduri rumah orang. Baliklah dulu, basuh dulu, bersihkan dulu, buang selut-selut dulu. Kalau tak, datang dekat kenduri orang tengok siapa dia ni, kan? Datang dengan selut, dengan apa, itu baru kenduri. Ini macam mana orang yang nak berkhidmat kepada Malikul Muluk, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, raja kepada segala raja-raja. Dan barulah saya itu layak untuk duduk pada hamparan, menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Fatastaqbiluhu hahuna aqabatu taubati. Tuan-tuan boleh ikut yang bahasa Melayu, tak lagi jauh. Maka ketika itu berhadapanlah dengan dia dakian taubat. Fayahtajula mahalata ila qat'iha. Dah selesai dia menetasi dakian ilmu, dia perlu menetasi dakian taubat pula. Setelah berilmu, kita nak beramal, kita bertaubat dahulu. Liyasila ila ma huwal maqsudu minha. Jadi dia kena menetasilah dakian taubat ini supaya dia dapat sampai kepada tujuan daripada taubat itu. Fayakhuza fi zalika biiqamati taubati bihuquqiha. Maka dia pun mendirikanlah taubat itu mengikut yang sepatutnya dan syarat-syaratnya, ila ayyaqta'aha, sampai dah dia selesai mendaki atau merentasi dakian taubat ini. Kerana taubat ini dia ada rukun dan juga syarat. Rukun yang paling utama dalam taubat adalah dipanggil an-nadam. Nun dal mim. Nadam ni ada pada nadima, iaitu berarti menyesal. Itu adalah kunci kepada taubat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maknanya wukuf di Arafah. Padahal orang yang pergi haji tahu, kerja haji bukan hanya wukuf di Arafah. Ada lagi tawaf, ada lagi sa'i dan sebagainya. Tetapi nak mengatakan, rukun yang paling penting dalam kerja haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah. Begitulah an-nadamu taubatun. Penyesalan itu merupakan taubat. Berarti penyesalan itulah rukun yang paling utama. Bila seseorang itu menyesal atas dosa yang dilakukan, maka akan mendorong dia kepada rukun yang kedua. Apa dia? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak menyesal, takkan dia mohon ampun. Jadi dia kena menyesal dahulu. Barulah dia datang rasa nak memohon ampun. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Aku hamba yang lemah. Ya, aku telah terlanjur buat dosa. Dan daripada menyesal itu jugalah akan timbul rukun yang seterusnya, iaitu berazam. Betul-betul ikat dalam hati itu, saya dah tak nak buat lagi dah. Itu namanya azam. Kemudian syarat supaya taubat itu menjadi elok, antaranya adalah meninggalkan apa yang disebut sebagai akronusu, meninggalkan kawan-kawan yang jahat, persekitaran yang buruk. Kerana manusia ni dia boleh terpengaruh dan terkesan dengan suasana, dengan surrounding dia. Kalau dalam istilah remaja ni dipanggil peer, kawan-kawan sebaya. Itu boleh mempengaruhi. Contoh utamanya kalau orang yang terlibat dengan penagihan dadah, kalau lepas dia buat rawatan, kemudian dia keluar, dia pergi berkawan balik dengan kawan-kawan lama, kemungkinan besar dia akan patah balik. Jadi kalau nak pastikan taubat kita itu istiqamah, setelah kita buat rukun tadi, ada menyesal, ada mohon ampun, ada berazam tidak mahu ulang lagi, maka kita tinggalkanlah persekitaran yang buruk. Bahkan dalam hadis yang mungkin kita pernah dengar, bagaimana seorang lelaki yang ingin bertaubat, lelaki ini asalnya ahli maksiat,
lalu dinasihati supaya dia itu berpindah daripada tempat tinggal dia sekarang ni pergi ke perkampungan yang dihuni oleh orang-orang soleh. Inilah mungkin kita kata konsep suluk, konsep uzlah. Mereka fokus kepada suasana yang tempat orang yang memang nak beribadah dalam perjalanan belum sampai dia telah meninggal dunia. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab ni masing-masing kata ini dia punya. Malaikat azab kata dia sebab dia memang ahli maksiat. Tak ada buat taat lagi apa pun, baru nak pergi ke kampung orang buat taat. Yang malaikat rahmat kata memanglah dia dulu ahli maksiat, tapi dia sudah berubah. Dia dah nak pergi buat benda baik. Lalu disuruh ukur jarak tu antara kampung dia yang dulu lebih dekat ke atau kampung yang baru dia nak pergi ni. Dia dapati rupanya jarak dia tu lebih hampir dengan kampung yang baik tadi, maka diberi kepada malaikat rahmat untuk mengambil roh dia yang meninggal dunia sebelum sampai ke kampung itu. Ini kita boleh ambil pengajaran bahawa suasana dan persekitaran tu adalah penting untuk orang yang ingin istiqamah, konsisten di dalam ketaatan. Kalau duduk dalam suasana yang negatif, sedikit sebanyak akan memberi kesan yang negatif juga. Itu namanya syarat-syarat dia. Falamma an hasalat lahu taubatus sadiqatu, maka bila mana telah terhasil bagi dia itu taubat yang benar, wa farara min hadhil aqabah, dan selesai dia menetasi dakian taubat tadi, hanna ilal ibadati liya'khuza fiha, lalu dia pun mulalah nak beribadah. Fanazara, lalu dia kaji, dia perhatikan, fa idza haulahu awaiku muhdiqatun bihi, kemudian sebelum ibadah itu dilaksanakan olehnya, dia masih berfikir lagi, tiba-tiba didapatinya di sekeliling dirinya ada penghalang-penghalang yang melingkunginya. Kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadati bidarbin minat ta'wiq. Setiap satu daripada penghalang itu melambatkan dia, menghalang dia daripada dia menuju kepada ibadah dengan satu bentuk halangan. Masing-masing itu ada elemen menghalang tu dengan bentuk yang tersendiri. Fata'ammala, lalu dia perhati, tengok apa benda yang selalu halang aku ni. Nak ibadah asyik tak jadi, nak ibadah asyik tertangguh, apa benda yang menghalang ni. Fa'idha hiya arba'atun, tiba-tiba dia dapati ada 4 benda yang selalu kacau dia. Ad-dunya, pertama dunia itu sendiri. Kita kadang-kadang tu sibuk dengan urusan dunia, apa urusan pekerjaan, urusan perniagaan, urusan politik, urusan macam-macam lah. Belum campur bergaduh, berbalah lagi. Lalu terhalang kita daripada fokus kepada ibadah. Yang kedua, wal khalqu, dan manusia. Kadang kita nampak ibadah, orang ni datang, orang ni ajak sembang, orang ni ajak pergi sana, orang ni ajak buat aktiviti ni. Wasyaitan, itu tak sah cerita banyak lah. Itu memang tugas dia dah. Dia punya objektif dia dah nak bagi manusia sesat, iaitu syaitan. Wan nafsu. Ada ini, nanti akan kita lihat Imam Ghazali katakan ini yang paling susah sekali. Kerana ini musuh dalaman. Musuh duduk dalam negara, susah. Kalau musuh masih duduk di luar sempadan, senang. Berbanding dengan luar negara, yang dalam negara. Samalah. Musuh yang duduk dalam badan kita, yang menjadi sebahagian daripada diri kita, itu susah kita nak atasi. Fahtajala mahalata ila daf'i hadhil awaiqi, maka dia berhajat, tak dapat tidak, untuk menolak perkara-perkara yang menghalang ini, wa izahatiha anhu, dan menghilangkan penghalang itu daripada dirinya. Wa illa fala yata'atta lahu muraduhu minal ibadah. Kalau dia tidak menghilangkan penghalang-penghalang tadi, nescaya maksud ibadahnya tidak akan mendatangkan baginya hasil yang diidam-idamkan. Jadi macam mana?
Fastaqbalathu hahuna aqabatul awaiq. Maka di sini pula akabah penghalang terbentang menghadapi dirinya. Maka dia perlu merentasinya dengan 4 perkara. Ada 4 masalah. Setiap masalah ada solusinya yang tersendiri. Fayahtaju ila qat'iha bi arbati umurin. Maka dia berhajat untuk mengatasi penghalang-penghalang tadi dengan 4 perkara juga. At-tajarrudi anid dunia. Berdepan dengan halangan dunia, dia kena tajarrud. Tajarrud ni asalnya melepaskan diri. Apa diterjemahkan di sini? Iaitu mengosongkan hatinya daripada tamak haloba, cintakan dunia. Betul lah tu. Sebab kalau tak kena gaya, orang salah faham. Dia kata apa dah masalah belajar tasawuf ni. Kalau belajar tasawuf nanti disuruh buang dunia. Dah kalau buang dunia, macam mana umat Islam nak menang? Macam mana umat Islam nak maju? Bukannya. Maksud buang dunia di sini adalah hati itu tidak dikuasai oleh dunia. Adapun tangan memegang dunia itu disuruh. Kita orang Islam ni, kalau kita mampu, kita pegang dunia. Macam yang pernah berlaku dalam sejarah Islam, zaman Khulafa' ar-Rasyidin, bagaimana Islam tersebar hampir ke seluruh dunia. Itu tadi tidak ada masalah. Tapi kalau sekupang pun masuk dalam hati, 5 duit pun masuk dalam hati, rosak. Karena itu ibarat dunia dengan manusia ni ibarat bahtera. Dunia ni ibarat lautan. Jadi selagi mana bahtera merentasi lautan, dalam keadaan air itu duduk di luar bahtera, okey. Padahal air itu banyak, tapi dia masih duduk di luar. Tapi kalau sedikit saja air masuk dalam bahtera, kan tenggelam. Macam itulah dunia. Dunia duduk di tangan, banyak mana pun okey. Tapi sedikit saja dunia masuk dalam hati, akan rosak orang itu, tenggelam dalam kemaksiatan dan sebagainya. Wa tafarrudi anil khalqi, dan hendaklah dia tafarrud, yakni mengasingkan diri, atau ada diistilahkan uzlah. Kalau dalam konteks elakkan penyakit, panggil kuarantin. Asingkan diri kerana nak menolak kemudaratan. Wal muharabati ma'as syaitan. Syaitan berperang teruslah. Berperang dengan zikir, dengan amalan, dengan minta lindung dengan Allah Ta'ala dan sebagainya. Wal qahri lin nafsi. Adapun nafsu nak pegang macam mana? Dia sebahagian daripada diri kita. Nak tak nak dikekang dia. Dikawal dia. Kalau syaitan, kalau kita mampu bunuh syaitan, bunuh. Kalau kita mampu, dah musuh. Nafsu tak boleh kita nak bunuh dia. Selagi kita hidup, nafsu ada dalam diri kita. Maka keyword dia adalah qahru. Kita kekang dia. Dia terjemah apa al-qahru? Menewaskan, godaan-godaan nafsu. Fa amman nafsu fa ashadduha idh la yumkinuhu tajarrudu anha. Adapun nafsu, itu yang paling payah, kata Imam Ghazali. Kerana nak lepaskan diri kita daripada nafsu tak boleh. Dia embedded, dia sebahagian. Wala ayyaqharaha bimarrah. Kita nak sekat dia secara mengejut sekaligus tak boleh pula. Wa yakma'aha ka syaitan. Ataupun dia nak mengalahkan seperti dia mengalahkan syaitan. Tak boleh. Idhiyal matiyatu wal alatu. Kenapa tak boleh buat macam tu kepada nafsu? Buat macam kita buat kat syaitan tu, sekat terus, baca pendinding, zikir-zikir dan sebagainya. Sebab nafsu ni dia adalah kenderaan. Dia adalah alat. Kita nak buat ibadah, kena ada nafsu. Kalau tak makan agak-agak lagat, kena ibadah. Tak lagat. Kalau tak ada nafsu, macam mana nak makan? Kalau kita nak berzuriat, nak kena ada nafsu. Berkahwin tu kan asalnya tu sebahagian daripada sunnah. Kita nak menjalankan sunnah kahwin, kalau tak ada nafsu, tak boleh kahwin. Jadi dia perlu.
Tapi kalau biar, dia akan tunggang kita. Dia akan jadikan kita hamba. Asalnya dia tu kenderaan kita. Tapi kalau kita tak kawal dia, dia pula akan menjadikan kita sebagai tunggangan dia. Wala matma'a ayyadan fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhul abdu minal ibadati wal iqbali alaiha. Dan nafsu ni dia tak gemar untuk setuju bila seorang hamba tu nak buat ibadah, nak menghadap kepada ibadah, nafsu memang tak suka. Sebab itu kita perasan, kalau pegang handphone dengan pegang Quran, cepat mengantuk pegang Quran. Kan? Sebab itu ibadah. Nafsu tak suka. Tapi kalau pegang handphone, kena pula bincang pasal politik lah, apalah, itu ini, galit kita. Kadang sudah pukul 1 lah. Cuba pegang Quran. Lepas sembahyang Isyak, ambil Quran nak baca. InsyaAllah boleh tidur awal kita. Sebab tak selera dengan nafsu. Idh hiya majbulatun ala diddil khair kallahwi wattiba'iha lahu. Kerana nafsu ni memang dibentuk dia tu melawan kebaikan. Dan dia suka benda-benda yang ada hiburan, ikut benda yang sia-sia, dia suka. Fahtaja idzan illa ayyuljimaha bilijamit taqwa. Maka nafsu ni tak dapat tidak, perlulah dikekang dengan kekangan takwa. Nanti sampai maksudnya Imam Ghazali rahimahullah taala akan pendetailkan takwa tu macam mana. Litabqa lahu falatan qati'ah, supaya nafsu itu masih berkekalan. Bukan terputus langsung nafsu, tidak. Tapi watan qada lahu falatatgha, tapi mahu dia tunduk dan tidak berlampau-lampau. Kalau kita boleh bayangkan, kalau tengok cerita cowboy, kuda liar macam mana? Kuda masa liar melambung-lambung cowboy tu, kadang-kadang sampai terjatuh. Tapi kalau dah dijinak, dah dipasang kekang, dah pasang tali buh pelana, elok cowboy tu ke sana kemari naik kuda tu. Jadi ibaratnya macam itu, kena jinakkan dahulu, kena pasang tali kekang dia. Fayasta'miluha fil masalihi wal marasyidi, barulah boleh guna nafsu itu untuk kebaikan dan juga perkara-perkara yang baik. Wa yamna'uha minal mahaliki wal mafasidi, dan mampulah dia mencegah nafsu daripada tempat-tempat kebinasaan dan juga kerosakan. Kalau tak kekang, dia akan bawa kita tempat binasa, tempat rosak. Fa ya'khuzu izan fi qat'i hadhil aqabah, lalu dia mulalah menetasi aqabah, penghalang tadi. Wa yasta'inu billahi jalla zikruhu ala zalika, hal keadaan dia itu memohon pertolongan dengan Allah Ta'ala. Kita ni lemah, maka kita minta pertolongan daripada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naftarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.